Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita hari ni ikhwan, kita masuk Ramadan yang keempat. Malam 4 lah. Malam 4. Kalau perangai lama dulu, malamnya keempat ni kelebihan dia apa? Perangai lama dulu kan. Ada dalam Duratun Nasihin. Hadis itu ada dalam Duratun Nasihin. Ibnu Qayyim kata hadis itu hadis yang tak sahih. Tak apalah tak sahih, tapi ada yang kata palsu. Tak apalah, mungkin kerana kita suka cakap palsu, kita bacalah hadis palsu. Ikhwan, ada satu orang Arab. Dia kata, oh ini bukan hadis, ini perkataan orang Arab. Saya ambil perkataan dia. So, dia cakap pun sedap juga dia cakap. Ada makna. Ada makna. Orang putih kata ada meaning. Ada meaning. Dengan makna itu kita boleh, we can learn something. Nampak? Dia kata syahadatus sanawiyah wal jami'ah wal majistir wal doktorah kulluhunna sataghdu haba'an manthura fi awwali laylatin laka fil qabr wa yabqa durusul safil awal ibtida'i man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ini bukan hadis. Dia tak ada rawahu siapa-siapa, tak ada. Tapi dia punya cakap tu, awam faham Dia kata syahadatus sanawiyah. Dia kata sijil sekolah menengah yang kita ada ni, sijil sanawi ni. Wal jami'ah, sijil universiti yang kita ada. Wal majistir, sijil sebagai hakim. Wa doktorah, dan kita ada satu sijil apa nama? Doktor lah, PhD ke apa-apa, jadi kita doktor lah. Dia kata kulluhunna sataghdu haba'an manthura. Semua tu dia kata akan jadi debu. Kesemua tu akan jadi debu. Bila dia kata? Bila fi awali lailatil laka fil qabr. Bila malam pertama hang masuk dalam kubur. Debu. Benda tu jadi debu. Sekarang, solat. Baguslah bapak dia. Bapak dia ajak solat time ceramah. Bagus. Bapak dia memang ahli sunnah tu. Bagus. Teruskan. Benda baik kan, apa salahnya? Teruskan. Dia pun dengar juga dia solat. Teruskan benda baik. Dia kata semua tu akan jadi habuk, debu. Bila dia kata fi awal lailah laka fil qabr, malam pertama hang masuk kubur. Wa yabqa, dia kata yang kekal durusul safil awal, ialah pelajaran awal, pelajaran yang mula. Ibtidai, pelajaran yang akan dimulai dalam kubur. Kita akan mula belajar satu benda dalam kubur. Yang masa kita buat sanawiyah mungkin kita belajar terlupa.
Masa kita masuk jamiah universiti kita belajar mungkin terlupa. Masa kita jadi hakim dulu kita belajar mungkin terlupa. Kita doktorah dulu belajar mungkin terlupa. Maka pelajaran itu akan diajak balik pada kita. Pelajaran apa? Dia kata pelajaran yang awal akan kekal dalam kubur adalah pelajaran Marabbuka. Siapa pencipta kau? Wa madinuka, dan apa agama kau? Wa man nabiyuka, dan siapa nabi kau? Siapa nabi kau? Ikhwan, dulu saya duk ingat soalan-soalan ni, soalan yang apa kita panggil dulu bocor. Soalan bocor. Sampai saya tanya dekat Ustaz Abdullah Iraqi. Saya kata dekat dia, saya kata tolong terang sikit kat saya dari segi bahasa Arab. Apa makna kalimah ni? Saya kata mamak tak tahu Arab. Saya kata tolong terang, saya nak tahu dari segi balaghah dia. Kalau terjemah kita lah, kita kata siapa Tuhan? Siapa Tuhan hang lah. Malaikat tanya Tuhan hang siapa? Dia tanya kita agama hang apa? Nabi hang siapa? Kita dia duduk dengar benda tu talqin kan? Tapi bila kita ikuti urutan dia punya kalimah-kalimah yang dipilih, sebab kalimah ni ada dalam hadis. Marabuk, kita baru habis pelajaran kita rububiyah, kita habis di sini. Uluhiyah kita habis di Kelantan. Cuba ambil kuliah kita hari Selasa kan? Kita habis sifat Tuhan, sifat rububiyah, tauhid rububiyah di sini. Masuk tauhid uluhiyah, kita sambung di Kelantan. Dia tanya kepada kita kalimah man satu, Rabb satu, Ka satu. Kalau macam ni kita kata ma, kita tak kata man. Kita tak tahu nama apa kan? Kita tak kata man haza, lari tu Arab tu. Dia nampak yang tanya tu memang bengong sangat. Sebab man untuk benda yang ada akal, ma untuk benda yang beku, jamadat kan? Benda beku, benda tak ada akal. Kita tak tahu nama apa, kita kata mahaza. Kalau orang kita tak kata mahaza, kita kata man hadha rajul, siapa dia orang ni. Jadi dia tanya kepada kita, siapa dia orang ke, malaikat ke, jin ke, janji makhluk mana yang ada akal, yang Rabbuk, yang kamu telah berikan kepada dia sifat-sifat rububiyah Tuhan. Dia tanya man. Dia tak kata Allahu Rabbuk. Dia tak datang dengan istifham. Dia tak tanya adakah Allah Tuhan kau. Tak. Dia nak kita jawab. Orang putih kata to be honest with your life. Jangan tertelan sudah. Sampai terkeluar balik ke rumah. Itu saya tak macu orang putih. Kita kena cuba jujur kan. Dia kata man Rabbuk. Bila kita belajar dalam rububiyah, Rabb ni ulang kaji pelajaran pasal ini kuliah Ustaz Ma'ali Ma'alim ganti. Bila sebut Rabb, apa yang ada dalam kalimah Rabb? Excuse me my brother, my brotherhood please. Bila sebut Rabb, apa yang ada? Don't be quiet. Bila sebut Rabb, apa yang ada dalam kalimah Rabb? Ada 5 kalimah lain. Apa yang pertama? Alamak, ngaji kat siapa ni? Bila sebut Rabb, di dalam dia ada Khalik. Dalam kalimah Rabb ada Malik. Dalam kalimah Rabb ada Sayyid. Dalam kalimah Rabb ada apa? Al-Mudabbir. Dalam kalimah Rabb ada apa? Razak. 5. Bukalah kamus mana pun daripada Arab Munjid sampai Lisanul Arab, ada ini. Jadi dia tanya kepada kita, ka tu balik pada orang yang dia soal lah. Jadi siapakah, makhluk apakah, siapakah yang berakal? Seolah-olah kita ada siapakah yang cerdik sangat ni? Yang Marabuk, siapakah yang telah
engkau iktiraf dia pencipta engkau Khalik, dia pemilik engkau Malik, dia pengurus hidup engkau Al-Mudabbir, dia satu-satunya yang memiliki kehidupan engkau Sayyid, Tuan, dan dia satu-satunya yang Razak, yang bagi rezeki pada engkau. Maka malaikat tanya, Marabbuk, siapa dia? Takkanlah malaikat tak tahu, tentulah Tuhan dia Allah. Tetapi kerana dia akan, kita marah anak-anak kita kan, hang anak siapa? Takkan kita tak tahu tu anak kita? Kita tahulah tu anak kita. Tapi kerana hari itu dia buat satu kesalahan yang kita tak rasa layak dia sebagai anak kita buat salah lagu tu. Kita kata, hang anak siapa? Hang anak siapa? Anak ayah. Anak aku berdebam kita bagi tengah belakang mengeliat punya. Anak aku tak ada buat kerja lagu ni ya. Hang anak siapa? Jawab anak ayah, bagi ambil getah pancuk lipat-lipat bagi. Merelai getah pancuk puas hati. Anak aku konon perangai tak senonoh ni panggil mak hang, bukan perangai aku. Mak pula kena. Adakah kita cakap tu kita menafikan dia anak kita? Tak, kita menafikan perbuatan yang dia buat tak layak disandarkan pada kita. Bila ajar ayah hang hisap rokok? Bila ajar hang hisap rokok? Ayah sendiri tak hisap rokok. Hang tanya mak hang. Dua ayat, bam kita bagi. Anak aku kan hisap rokok. Bukan kata anak aku, keturunan aku pun tak ada hisap rokok. Kalau nak hisap juga, tunggu aku mampuih dulu. Marah tu. Tu marah. Maka malaikat tanya, Marabbuk. Dengan perangai ni, masa hang sakit, hang pergi cari bomo, 5 waktu orang bang macam nak bertanah atas muka bumi, orang azan, hang tak pernah semayang, hang kata hang hamba Tuhan. Bila Tuhan bagi hang susah sikit, hang kata bukan-bukan dekat dia, hang tak pernah yakin dia tolong hang, hang tak pernah harap dekat dia, bahkan dalam hati kecil hang ni duk ingat selalu dia buat benda tak elok dan tak senonoh dekat hang, hang hamba dia. Marabbuk. Siapa yang dah atur hidup hang lah ni? Siapa yang dah atur alam kehidupan hang ni? Malaikat tanya. Kalau terjemah macam kita terjemah, siapa Tuhan kamu, rasa dia macam orang putih kata is nothing. Dia macam tak ada apa-apa dia. Kita kata sudahlah, common question. Soalan biasa. Soalan biasa. Tak, soalan ni bukan biasa. Pasal tu yang nak jawab soalan ni 3 benda. Apa dia? Hati manusia, mulut manusia, amalan manusia. Kenapa saya kata 3 benda? Kerana itulah iman. Iman di sisi Ahlussunnah apa dia, ikhwan? Yang ada dalam hati, tasdik dalam hati, iqrar dengan lisan, dan amal dengan perbuatan. Mustahil satu orang dia pakai tangkai, hati dia tak yakin tangkai boleh tolong dia. Mustahil. Saya berani kerak buat temikai. Mustahil. 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 Mana mungkin? Saya pakai tangkai tapi saya tak percaya dia boleh tolong. Mustahil. Jangan merepet. Mesti hati awak ingat sesuatu, baru perbuatan awak boleh buat, dan nanti mulut awak akan defend tangkai itu. Kita kata syirik. Saya tahu bukan syirik. Semua ni kerja Tuhan, tapi ini usaha defend. Betul ke? Jangan sembanglah kita siapa. Dia kata awalul durus, pelajaran yang pertama akan dimula dalam kubur ialah Marabbuk. Siapa Tuhan? Siapa pencipta engkau? Siapa nyatok rezeki pada engkau? Yang kedua dia tanya pada kita, wa ma dinuk. Baru dia main dengan ma. Dan apa? Dan apa yang telah kau pakai dalam hidup engkau sebagai perjalanan hidup? Din yang kita selalu diterjemah sebagai nizamul hayah. Jalan kita hidup. Jalan kita pakai untuk hidup. Dan Allah kata dalam ayat dia banyak tempat Allah kata wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu. Allah kata siapa saja yang ambil lain daripada Islam sebagai jalan hidup, Tuhan tak terima. Dan Allah kata wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirat dia akan bersemuka dengan kerugian.
Rugi akhirat bukan macam ni rugi dalam dunia. Tak. Dan Allah kata dalam ayat dia, ini Islam ni, innad dina indallahil Islam. Jalan hidup yang ada pada sisi Allah, innad dina inda di sisi Allah, indallah. Di sisi kita lain bab. Di sisi kita lain bab. Di sisi Allah. Di sisi Allah cuma ada Islam. Ikhwan, kalau satu orang tu cakap bohong, dia cakap bohong. Mungkin had dia cakap bohong tu boleh menyelamatkan dia satu dua keadaan, tetapi bohong tu dia tak akan jadi hakikat. Kalau orang tanya saya, sajalah orang tanya saya, Ustaz main dengan siapa? Saya teman dengan isteri nombor 2. Saja cari pasal. Tak ada pasal. Saya tukarlah ambil tuan mudir lah. Tuan mudir lah. Jangan takut tuan mudir, ini hak laki-laki. Takut apa? Ya bukan takut, tak berani. Saja orang kata kan. Kata kisah, dia bohong. Adakah bohong itu, bila dia kata saya main dengan isteri nombor 2, nombor 3, dia kahwin seorang je. Adakah dengan dia bohong, dia terus automatik bini nombor 2, nombor 3 dah ada di sisi dia? Kawan yang tak tahu apa ni, oh iya ke? Orang Melaka? Iya ke? Kata iyalah. Kawan ni kena jual lah. Kawan ni tak tahu apa. Kawan ni kata dahsyat lah. Bini 2-3 dia pandai jual. Tapi kawan ni duduk balik dengan ilmu kena bohong tu lah. Hakikat dia kawan tu turun sorang-sorang. Dia balik naik rumah. Kita bohong macam mana pun ikhwan. Mungkin bohong tu menyelamatkan kita. Tapi bohong tu tak boleh merubah keadaan. Pasal hakikat dia, nak menikah ni kena pergi depan qadi, kena ada saksi, kena ada wali, kena ada tu, kena ada ni. Bukan dengan awak bohong, ada bohong lagu tu saja, terus di sisi awak ada satu bini. Tak, kalau macam tu baik kita bohong, kita apa-apa kerana bohong jadi kaya terus. Kalau orang tua kata jangan suka bohong, nanti jadi sungguh. Kata saya sakit, jangan nanti sakit sungguh. Kalau bohong sakit boleh jadi sakit, kalau bohong sakit boleh jadi sakit, baik saya bohong saya jadi Perdana Menteri. Jadi sungguh. Dia bohong bukan macam tu. Pasal tu siapa yang berbohong, dia berbohong, dia beragama, dia berbohong. Dia kata kerana Allah. Pasal tu saya katakan di samping kita baca Quran, baca hadis Bukhari, baca Sunan Sittah, saya kata cuba baca juga filem terbaru Samsul Yusof, Munafik. The moral of this movie is very touching. The moral dia tu, bukan saya kempen benda lara, tapi moral. Dia bukan nak cerita pasal hantu, tapi dia nak cerita yang kata pewatakan munafik tu macam mana. Dan filem ni di antara filem-filem yang saya boleh kata Makcik Aisyah, di antara Islamic filem lah. Maybe dalam 75% Islamik. Pasal wanita semua tutup aurat, tak ada sentuh menyentuh. Itu yang kita tengok korang gairah sikit. Kita dah tengok Hindustan, Jahanam punya gambar. Tapi moral of this movie bagus. Satu orang pakai kepiah, cakap pasal Allah, cakap pasal zikir, sedekah banyak, tolong orang. Di sebalik itu, dia orang tak percaya pada Tuhan. Karakter tu. Jadi kerana itu, kalau satu orang tu kata dia beragama, dia boleh tutuplah mata orang. Tapi besok bangkit di hari akhirat, dalam kubur, Tuhan tanya dekat dia, wa ma dinuka? Apa yang telah kamu jadikan? Apa yang telah kamu pakai dalam hidup kamu ni untuk berjalan sebagai agama? Masa tu dia tak lepas. Sebab dia tak boleh bohong di sisi Tuhan. Siapa yang pilih lain daripada Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Paling dahsyat dia tanya, waman nabiyuk? Waman nabiyuk? Siapa nabi hang? Ikhwan, apa makna nabi? Nabi diambil daripada perkataan naba. Naba ataupun nabba'a, amba'a dengan makna akhbara. Apa makna naba? Nabi daripada perkataan naba. Naba maksud dia apa? Berita. Nabi maksud dia orang yang menerima berita daripada sisi Tuhan. Soalan ni berat. Waman nabiyuk? Siapa dia orang yang telah sampai pada engkau, yang dia terus mendapat berita daripada aku, daripada Tuhan. Dia mendapat berita daripada Tuhan. Tuhan hantar berita pada Jibril, Jibril sampaikan pada dia. Siapa orang itu yang telah kau jadikan dia sebagai pembawa berita daripada aku untuk engkau dengan perantaraan dia? Siapa orang itu? Siapa dia orang yang menceritakan pasal aku? Siapa dia orang yang menceritakan pasal agama aku? Siapa dia orang yang menceritakan pasal seluruh agama besar ni, dunia dan akhirat? Siapa dia orang tu? Siapa dia orang yang telah kamu ikut, kamu percaya? Tentulah soalan ni dikeluarkan, tentu malaikat tahu siapa dia Nabi itu. Rasulullah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Pasal itu ini ikhwan, ini soalan muqaddimah dalam kubur. Dia tak bicara pasal apa tak tutup aurat, pasal apa tak sembahyang, itu semua akhirat. Dalam kubur ni saja, 3 soalan ini kena kita. Pasal hari ni hari yang tidak ada sandiwara, hari tidak ada lakonan. Hari jiwa manusia, hati manusia akan bercakap. Lisan manusia mula bercakap, amal manusia mula akan bercakap, akan defend dia. Pasal itu dalam hadis Nabi ceritakan tentang orang munafik akan kata yaqulun nas huwa Muhammadun, yaqulun nas huwa rasulun, huwa nabiyyun. Orang kata dia ni nabi. Dia bagi satu jawapan, pertama tak menunjukkan dia iman, kedua tak menunjukkan dia menghormati utusan Allah. Apa malaikat kata kat dia? Malaikat kata, benar-benarlah kamu ni orang yang layak dihimpit dalam kubur. Dalam hadis Bukhari kata apa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, malaikat akan pukul betul-betul di antara 2 alis mata dia, sehingga pecah muka dia masuk ke dalam, kerana dia tak reti hormat kepada Rasulullah. Cara dia sebut tu dia tak kenal. Pasal itu ikhwan, dalam pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepada orang ni ikhwan, subhanallah, pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepada orang adalah pelajaran kita bagi tahu Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Jangan main-main. Dia Rasulullah, dia Nabi. Pasal tak boleh bohong. Kena cakap benar. Tentang orang lain kita boleh jual lah otak-otak apa ke segi, pasal Nabi tak boleh. Pasal Nabi kita kena jujur, tak tahu kita abang tak tahu. Di Quran Allah sebut dalam Quran tentang alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata orang-orang yang diberi pada mereka kitab, Yahudi Nasara ni, ya'rifunahu, depa kenal Muhammad sebab dia cerita dalam Taurat dan Injil. Macam mana depa kenal tanda dia? Kama ya'rifuna abna'ahum. Bila Umar Al-Khattab jumpa Abdullah bin Salam, Umar Al-Khattab tanya pada Abdullah bin Salam, Imam Ibn Katsir cerita dalam tafsir dia, masa bahas ayat ni lah, allazina atainahumul kitab. Umar kata kepada Abdullah bin Salam, kau kenal ke Muhammad? Kata Abdullah bin Salam, kami kenal Muhammad, kami kenal Al-Amin di langit, kerana Al-Amin di langit telah turun kepada Al-Amin di bumi. Al-Amin di langit itu Jibril, Al-Amin di bumi adalah Nabi akhir zaman. Kami kenal dia, sebiji kami kenal dia, walaupun kami tak kenal mak dia nama apa, bapak dia nama apa, negeri dia nak lahir tu macam mana kami tak tahu, tapi dia tu kami kenal macam kami kenal anak pinak kami. Dahsyat ikhwan. Jadi kalau inilah akan jadi pada kita hari pertama kita masuk dalam kubur, Allahu Akbar, sangat menakutkan. Lepas itu Quran kata kepada kita tentang wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah kata siapa yang berpaling
siapa yang hidup tapi dia hidup dalam keadaan berpaling daripada ingat kepada Ar-Rahman. Aisyah kata apa dalam hadis Bukhari? Aisyah kata Nabi ni kana fi ahyaih. Nabi ni sepanjang Nabi hidup dia ingat Allah. Yazkuruna Allah fi kulli ahyaih. Aisyah kata Nabi ni sepanjang hidup dia mengingati Allah. Maka Quran kata, wa may ya'shu an zikri rahman, siapa yang berpaling daripada mengingati zikir Ar-Rahman, siapa yang berpaling daripada zikrul Rahman, ingat kepada Ar-Rahman. Ulama tafsir kata orang yang paling ingat Ar-Rahman adalah Rasulullah. Kalau ada orang dia hidup dia tak kenal orang yang paling ingat kepada Allah, Allah kata nuqayyid lahu, kami akan ubah hidup dia, kami akan cipta satu hidup pada dia. Hidup macam mana? Kami akan jadikan dalam hidup dia, dia tak kenal, dia tak ingat kepada Allah dan dia tak tahu siapa dia orang yang paling ingat kepada Allah. Kami nanti buat satu orang yang akan jadi pengganti dalam hidup dia. Nuqayyid lahu syaitan, kami akan letak di sebelah dia syaitan, fahuwa lahu qarin, syaitan dengan dia begitu rapat, dia bukan dengan Allah dan dia bukan dengan utusan Allah. Pasal itu nanti kita terbaca dalam Imam Ibn Qayyim kata dahsyat ikhwan. Ibn Qayyim kata siapa sedetik dia tak mengingati Allah, mengingati tak ingat, tak kenal Rasulullah, dia akan jauh daripada Allah. Tempat dia tak kenal Allah tu akan terus diisi oleh syaitan. Itu bagi orang yang ingat kepada Allah, tapi jalan dia ingat kepada Allah tu tak kena, pun Allah kata kami akan letak kepada dia syaitan. Kerana itu ikhwatul iman, mesti kita hati-hatikan ikhwan. Kerana itu ikhwan, di antara benda kita nak sampaikan kepada umat ikhwan dalam pendidikan ini, kita nak sampaikan kepada umat apa dia ikhwan? Kita nak bagi tahu kepada umat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun memelihara kepribadian Rasulullah. Allah jaga dia. Allah bersihkan dia daripada segala noda dalam kepribadian hidup dia. Bersih dia. Pasal itu dalam bab akidah kita mengaji ada perkataan apa ikhwan? Ada perkataan wala dan bara kan? Kalau kita wala dengan Allah dan kita bara selain daripada Allah. Kita wala dengan Allah, mencintai Allah, bukan saja mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, melepaskan diri daripada selain daripada Allah. Nabi Ibrahim kata inni bari'um mimma tusyrikun, aku melepas diri daripada apa yang kamu syirikkan kepada Allah. Inni bari'um mimma ta'budun, daripada apa yang kamu sembah lain daripada Allah, aku bebaskan diri aku. Bila kita kata wala kepada Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah. Kita lepaskan diri kita daripada apa yang Rasulullah lepaskan diri dia. Lepaskan diri kita. Nabi tak suka, kita tak suka. Walaupun kita tak tahu pasal apa. Pasal itu mungkin mai kemudian. Hikmah mai kemudian, tapi kita wala kepada Allah dan Rasul. Seperti yang berlaku kepada Abi Ayyub Al-Ansari. Masa Nabi hijrah, Nabi duduk di rumah dia kan. Nabi tak makan apa? Bawang putih kan? Nabi tak makan bawang putih kan? Dalam hadis Muslim, Nabi tak makan bawang putih. 2 hari Abi Ayyub bagi makan, Nabi makan. Hari ketiga Abi Ayyub dia tak buang bawang putih, dia nak bagi sedap kot masakan dia, Nabi tak makan. 2 benda jadi pada Abi Ayyub. Yang pertama, 2 hari dia makan, Nabi makan di rumah dia. Nabi makan, Nabi suap. Nabi makan, Nabi suap. Lepas tu Nabi kata pada Abi Ayyub, hang tak makan ke? Apa dia buat? Dia pergi letak tangan dia ni betul-betul di tempat Nabi calik tu. Macam mana Nabi calik, banyak mana Nabi calik, dia makan. Apa pasal? Tak tahu. Pasal Nabi suka. Nabi buat lagu tu, aku buat. Sahabat memerlukah? Sahabat memerlukah bukti-bukti lain? Tak. Cukup pada mereka Allah
telah hantar Rasulullah dan Rasulullah buat, kami nak buat. Nabi tak makan bawang putih. Nabi kata pada Abi Ayub, aku tak makan bawang putih. Orang Madinah ni suka makan bawang putih, suka makan benda-benda mentah yang keluar bau kan. Yalah, zaman tu tak ada aircon, panas kan, keluar bau-bau, berpeluh ketiak-ketiak. Jadi aku tak suka bawang putih. Abi Ayub pun tak tahu apa pasal bawang. Mana ada kajian Gary Miller ke mana ada mereka ni main nak buat satu kajian. Tak ada siapa. Tapi Abi Ayub tahu satu, Nabi tak suka bawang putih. Daripada hari tu dia masak, dia tak bau bawang putih. Tengok yang dikatakan tu, wala' dan bara. Tu semalam kan kuliah Ustaz Syazili kan, kuliahnya sangat pendek tapi ada kesan tak? Oh, dahsyat ha? Macam kena penampak, kena rimbuk oh. Macam mana Umar dengan Abu Bakar. Oh, dahsyat apa makna? Umar dengan Abu Bakar, dahsyat. Macam mana keadaan mereka dan Nabi bela Abu Bakar macam mana? Maka Umar salah, Umar tidak salah. Tapi Nabi nak habaq kelebihan Abu Bakar ketika orang dustakan dia, Abu Bakar terima dia. Macam kelebihan Khadijah kan, ketika orang tak tahu apa berlaku kat Nabi, Khadijah kata, kalla ma yukzikallahu abada ya Rasulullah. Kalla, la, tidak demikian. Ma yukzikallahu abada, Tuhan tidak akan sakiti engkau. Walaupun Khadijah tak boleh bagi tahu yang mai peluk Nabi itu siapa. Khadijah tak boleh bagi tahu, Khadijah hantar kepada Waraqah bin Naufal, tapi Khadijah bagi tahu satu benda, kau bukan orang jahat dan Tuhan tak akan buat benda-benda macam ni. Macam mana kau ikat, Tuhan tak akan buat pada kau. Kau orang baik ya Rasulullah. Pasal tu ikhwan, nak bagi tahu kepada anak-anak kita satu benda paling penting, bahawa Rasulullah ni berada pada tempat yang paling tinggi, orang lain semua ada pada tempat yang paling rendah. Dan manusia tak boleh bangkit berdiri mulia depan Tuhan kalau dia tak jadi umat kepada Rasulullah. Ingat lagi hadis yang kita baca, hadis Imam Muslim yang Nabi katakan, Nabi kata, demi Tuhan yang pegang nyawa Muhammad di tangannya, betul, tidaklah seorang daripada umat ini yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi ataupun dia Nasara, kemudian dia mati dalam keadaan dia tak beriman dengan apa yang Tuhan turunkan kepada aku, melainkan dia penghuni neraka. Hang tak salah bawa Taurat, tak salah bawa Injil, hang siapa pun, kalau hang tak ni dengan Nabi, hang ada masalah dengan Tuhan. Di antara benda Quran cerita pada kita, di antara skrip yang semua para Nabi kena cakap, daripada Nuh sampai Nabi Muhammad, di antara benda yang Tuhan minta semua Nabi cakap, mereka kena kata, uballighukum birisalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kamu risalati rabbi, risalah Tuhanku. Aku sampaikan kepada kamu risalah Tuhanku, dan aku ini wa ana lakum, dan aku kepada hampa ni nasihun amin, pemberi penasihat, penyampai berita yang paling amanah. Amin, aku tak khianat. Itu yang Abdullah bin Salam kata, Al-Amin di langit bertemu dengan Al-Amin di bumi. Maka kami kenal dia, walaupun kami tak tahu mak dia siapa, bapak dia siapa, tapi kami kenal dia. Kata Umar Al-Khattab, macam tu sekali hampa kenal Nabi? Ya, kami kenal. Tapi Quran kata apa? Quran kata, wa inna fariqam minhum la yaqtumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sebahagian daripada mereka sembunyi kebenaran ni walaupun mereka tahu. Pasal itu sampai hari ni lah ikhwan, sampai hari ni kita akan jumpa nama-nama orientalis ke siapa ke terpecah jadi dua. Ada yang akan bagi tahu Nabi Muhammad ni siapa dia, seperti George Bernard Shaw. Pernah dengar nama ni? Oh, tak biasa lah, payahlah nak cerita. Orientalis.
Tapi dia boleh cerita pasal Nabi. Dia bagi tahu. Dia cerita Nabi ni awal lagi, sebelum dia kenal Islam lagi, dia cerita. Hasil kajian dia. Pergi belajar sedikit bahasa Arab, nak mengkaji pasal Nabi akhir zaman. Kerana itu ikhwan, kalau kita punya kuliah setengah jam, setengah jam, dia tak boleh lebihnya, setengah jam. 10.30 kena berhenti. Saya kira start pukul 10 lah. Kalau start terawal tak masuk lah. Pukul 10 lah. Kuliah kita pukul 10. Kerana tu ikhwatul iman, mesti nak sampaikan kepada anak-anak yang sedang membesar ini, apa nak disampaikan? Manusia yang paling mulia, paling sempurna, paling agung, sempurna akhlaknya, sempurna kejujurannya, sempurna amanahnya, sempurna hati perutnya, sempurna zuhud, sempurna rasa malunya, sampai pada peringkat sempurna ifahnya. Apa dia ifah? Ifah maksudnya macam mana dia jaga diri dia. Maruah dia sangat sempurna. Sebaik-baik manusia yang mempunyai keluhuran jiwa, ketenangan hati, manusia yang paling jernih tabiatnya, manusia yang paling suci hatinya, paling mulia akhlaknya, paling bijaksana pemikirannya, paling tinggi kebijaksanaannya. Akhlak dia itu mencerminkan kehidupannya, kelembutannya, keagungannya. Sampaikan kepada orang, tidak lain dan tidak bukan, itulah Rasulullah. Kalau tidak, Allah tak akan sebut dalam ayat dia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita kata Allah sebut, tidaklah Allah utuskan Nabi Muhammad ini melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dahsyat ikhwan. Allah bagi kat Rasulullah ni dahsyat. Dalam Quran Allah cerita, Allah kata, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah kata dekat Rasulullah, Allah kata fabima rahmatin minallah, dengan rahmat daripada, dengan sebab rahmat daripada sisi Allah, lintalahum, kamu boleh bersikap lemah lembut dengan mereka. Ibnu Katsir kata ayat Quran terbahagi pada sikap Rasulullah terbahagi pada dua. Satu sikap sebelum turun ayat perang, satu sikap setelah turun ayat perang. Adapun sebelum turun ayat perang, ayat perang turun di Mekah, di Madinah kan, sikap Nabi di Mekah ni semua lemah lembut, tak lawan balik sebelum turun ayat perang. Bila turun ayat perang, Nabi mula bersikap dengan ayat perang lah. Tapi sebelum tu hang buatlah kan, hadis cerita dia berbuang perut unta kan. Abi Sa'id Al-Khudri tengok Abu Bakar pergi tolong, Abu Bakar kena pukul. Sampai Fatimah datang, Fatimah kata, apa salah ayah aku dekat hampa? Semua Nabi maafkan. Tapi hari itu lain sikit, Nabi tadah tangan naik ke langit. Nabi kata, Allahumma alaika bil Quraisy. Ya Allah, aku minta kau bertindak kepada Quraisy. Nabi sebut 7 nama. Abu Jahal, Abu Lahab, semua Nabi sebut 7 nama. 7 nama tu semuanya mati kafir belaka di pada hari berlakunya Ghazwatul Badr, peperangan Badar. Semua mati dibuang dalam satu lubang besar, ditolak mayat mereka semua masuk dalam tu. Allah kata, bagaimana Rasulullah boleh sifat lemah lembut di kota Mekah ni? Allah kata, fabima rahmatin minallah, kalau tak disebabkan rahmat daripada sisi Allah, lintalahu. Tadi masa saya duduk main tadi, bini saya duduk menangis lah kereta. Saya duduk, aku buat apa pula kat dia duduk menangis. Sama-sama puasa, tak buat apa pun buat main. Rupanya dia duduk dengar satu, apa itu, ceramah orang putih. Hak lelaki dia orang hitam, tak tahu orang putih. Dia duduk dengar ceramah orang putih. Dia duduk menangis, dia sedih.
Dia dengar ceramah orang putih, saya kata, why you cry? Why? Crying ah? Why you crying ah? Ustaz orang putih tu duk cerita. Ustaz orang putih tu duk cerita macam mana akhlak dalam Islam yang telah kita tinggalkan. Dan dia ustaz tu pun saya tak tahu nama apa. Ustaz tu sendiri duk cerita, dia pun teriak. Saya buat cerita tak tahu, tak faham sebatas haram, teriak apa. Ustaz tu, bila ustaz tu baca hadis, saya tertangkap bila satu dua benda. Ustaz tu cerita macam mana ajaran Rasulullah ni kita tinggal. Ustaz tu kata ada orang datang kepada Nabi, dia mai kat Nabi, dia nak ikut perang. Dia nak ikut perang. Dan memang itu ada dalam hadis. Tapi cara orang putih ni cerita dia very touching. Bila orang hitam cerita dia kurang sikit. Dia tapi betul lah cara ustaz tu cerita tu betul Ustaz tu ustaz orang putih. Kawan ni mai kat Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, saya mai, saya nak jihad, saya nak itu, saya nak ini, saya tinggal mak saya tinggal keluarga saya. Masa saya tinggal, mereka menangis pasal apa saya duduk tinggal mereka. Saya mai dekat Rasulullah ni, saya nak jihad dengan Rasulullah. Nabi dengar benda tu, Nabi kata apa? Nabi kata, kau pergi balik, kau lap balik air mata keluarga kau yang menangis kerana kau, sesungguhnya itu adalah jihad kau. Ustaz orang putih ni kata, berapa banyak air mata keluarga kita yang kita bagi turun. Maka kalau ikut hadis ni, jihad yang kita kena buat, kembali pada keluarga kita, gembirakan mereka. Biar ketika kita duduk di tengah keluarga, mereka rasa rahmat kita. Kita tolong orang tu, kita tolong di kalangan keluarga kita ini. Ada orang tanya kepada Nabi, dekat siapa aku nak buat baik? Nabi sebut mak hang, mak hang, mak hang, mak hang. Lepas tu last sekali tanya, bapa hang. Maksud dia apa? Betapa besarnya Nabi suruh kita gembirakan mak kita. Kita bukan disuruh duduk macam Tok Pek Kong depan mak pak kita. Kalau kita duduk macam Tok Pek Kong, mak pak mana rasa kita wujud? Baik dia beli baby doll hak besar tu, dia boleh peluk. Maksud hak Nabi kita buat baik pada mak hang. Ya Rasulullah, man abaru, dekat siapa aku nak buat baik? Nabi kata ummuk, mak hang. Buat baik. Maksud buat baik ni apa? Tunggu dia riau kita ke? Oi, pergi beli santan Ustaz. Baru Ustaz motor beli santan. Halkum orang tua tu keluar. Oh, tak keluar pasal tak ada halkum. Itukah maksud buat baik? Atau buat baik ni apa? Buat baik ni benda orang tak payah sebut. Kita, bila kita duduk di tengah mak kita, di tengah pak kita, bila kita tak ada, dia rasa betul-betul kita tak ada. Barulah kita dah capai martabat buat baik dengan mak pak kita. Pi balik, dia kata, pi balik, buat baik. Oh, dahsyat ikhwan. Kan? Rasulullah boleh duduk di tengah keluarga dia. Isteri tu rasa, isteri ni rasa, cucu ni rasa, cucu tu rasa. Adik-beradik dia rasa dia wujud. Quran kata apa dia? Fabima rahmatin minallah. Semua ini kerana rahmat yang Tuhan beri pada engkau. Rahmat yang mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan rahmat daripada sisi Tuhan, linta lahum, kau Muhammad lembut dengan orang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau rahmat Tuhan tak turun, Nabi Muhammad terkasak dengan mereka, lari habis orang di keliling dia. Tapi Tuhan telah menjaga dia. Allah kata fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad, wastaghfir lahum, berdoa istighfarlah kepada mereka, dan bermesyuaratlah dengan mereka. Dan apabila kau nak buat satu kerja Muhammad, kau bertawakallah kepada Allah. Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Allah kata dekat Nabi, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum
faman dzalladzi yansurkum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sekiranya Allah menolong kamu Muhammad, maka tak ada siapa boleh kalahkan kamu. Tapi kalau sekiranya Muhammad, Allah tak beri pertolongan kepada kamu, siapakah dapat menolong kamu wahai Muhammad? Allah kata, kerana itu hendaklah kepada Allah sahajalah kaum mukminin bertawakal. Jadi ikhwatul iman, Allah hantar kat kita rasul yang besar ni. Sampai nak buat baik macam mana semua dia ajak kecil besar, Allahu Akbar. Yang kadang-kadang kita tak terpandang pun benda tu baik kan? Benda tu baik kan? Tak terpandang pun kita. Salah satu kebaikan Nabi kata apa dia? Nabi kata kebaikan apa dia? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata buat baiklah pada ahli engkau, isteri engkau, anak engkau, dan akulah orang yang paling buat baik dengan ahli aku. Bukan ahli jawatan kuasa ni, tapi ahli itu keluarga. Ahli kita keluarga. Suami buat baik kat isteri, isteri buat baik kat suami. Part ini memang kita tersisih pandang. Kita kata lemah duduk dalam rumah, keluar setiap motor pergi cari ketenangan, bermakna kita hilang sunnah. Tapi kita pergi balik, hamai pada Yaman, hampir balik. Nu ayat mata mak hang menangis, hamai hampir lap balik ayat mata mak hang. Hang duduk dengan dia. Habaq kata hang ada, hang tolong daripada semua. Itulah jihad hang. Syakna. Oh dahsyat ikhwan. Subhanallah ikhwan. Karena itu betul lah yang masa pepatah Arab ni kata, Sanawi kita ke, CJ Jamiah kita ke, Majlisrik kita ke, Doktorah kita, tu yang ada sijil, yang tak ada sijil. Ada apa? Ada parpu kan? Tak ada apa. Ni cerita yang ada sijil tak laku, yang tak ada apa. Yang tak ada apa. Kalau Haji Bakhir tinggal jam dengan kulit lah. Punya sakit lama, mujur Cikgu Murni mai. Labu kata lama sakit sampai 3 jam dengan kulit. Cikgu Murni kata rasa 2 hari sudah jumpa kat kedai. Dan Haji Bakir kata baru rasa sihat sikit. Tu yang ada. Yang ada. Yang kaya, yang raya. Yang ada segala-gala. Tuhan duk kata dalam Quran ni, bahasa kita kata Tuhan duk camdek. Yang ada segala-gala. Yang ada kaya ni duk kena attack dengan Tuhan. Kalau lupa Tuhan, tiba-tiba yang lupa ni tak ada apa. Apa nak jadi dengan dia? Yang ada. Yang ada sihat, lupa Tuhan. Tiba-tiba yang sakit, lupa Tuhan. Apa hal? Maka betul lah. Marabuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Dia akan tanya Tuhan, agama dan Nabi yang diutuskan. Ikhwan, kita ambil sikit masa hidup kita ni, kita nak kenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberkati oleh Allah dunia akhirat. Cukup-cukup setengah jam. Dahsyat. Target time tu. Bukan semua orang boleh target lagu ni. Semoga diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Terima kasih banyak-banyak kepada kapten sekeluarga. Terima kasih supaya dimurahkan rezeki kerana memberi jamuan iftar. Jangan sebut iftar. Salah, kata iftar salah jadi patua. Iftar. Dia to. Bunyian di sini, bukan di sini, di sini. Bonggol. Iftar. Kalau tak mau sebut to pun sebutlah to tu bagi bunyi ra, iftar. Bolehlah tar, bunyilah juga tar. Ni kita duk kata iftar, bukan iftar. Dia ada ra, to alif ra, iftar. Maksud dia buka puasa. InsyaAllah besok kalau diberi kesempatan kita akan bersama Mudir and Company. Mudir and Company giliran buka puasa. Esok siapa? Mudir and Company ya? Tak, ni kita besok Ustaz Rosli Ahmad daripada IQ kita punya ni. Lagi satu, kalau sahabat-sahabat tak sibuk apa-apa hari Jumaat ni lah, hari Jumaat malam kita ada Ustaz mana? Oh saya ke? Jumaat Sabtu kuliah duha. Oh, lupa saya nak. So dia ingat Jumaat ada jemputan. Saya nak buat kuliah pukul 6 baca Subulus Salam hari Jumaat.
Hari Jumaat, siapa yang tak sibuk, pukul 6 kita jumpa. Pukul 6 Argus, pukul 6 Argus. 6 tepat Argus kita baca Subulus Salam. Sampai pukul 7. Pukul tu malam kita rehat esok. Esok malam lepas tarawih kita punya aktiviti bebas. Esok bagi kejang, yang kejang-kejang bagi lega sikit belah malam. Esok pula dah hari Jumaat, hari Jumaat. Ya, bumi mana tak ditimpa hujan. Kan? Ini hari Jumaat. Kita bercakap pasal in Friday. On Friday. Bukan salah akidah pun, salah bahasa je. Sikit je. On Friday. Kita punya hari Jumaat. Kita rehat. Belah malam kita rehat. Supaya lepas tarawih kita boleh balik awal sikit. Boleh sembang-sembang sikit. Kita ambil kuliah pukul 6. Kita baca Subulus Salam. Kita duduk baca petang tu. Kita sambung baca kitab tu. Itu untuk hari Jumaat. Hari Sabtu kuliah kita kuliah duha kita. Hari Ahad kita bersama dengan Dr. Rozaimi. Hari Ahad Dr. Rozaimi pukul lepas asar betul. Lepas asar betul. Kita semai asar sini. Dan hari Ahad ada kekah kambing, ada kekah. Ada buat kekah. Otomatik lah kekah tu kambing lah kan. Tak kaya ikan curug kot kekah. Kan? Kekah tu otomatik kambing lah. Semoga diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Jumaat